Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pertama ke Thailand membuka lembaran baharu hubungan dua hala dan kerjasama strategik antara Putrajaya dan Bangkok. Kerjasama tersebut dilihat bakal membawa manfaat kepada rakyat kedua-dua buah negara. Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan Malaysia dan Thailand akan sentiasa memastikan kerjasama erat dikekalkan bagi kepentingan bersama. Ia juga membuktikan komitmen kedua-dua negara meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang terutama fasa pemulihan COVID-19. Antara bidang lain yang turut diberi fokus perdagangan, pelaburan, pertanian, pendidikan dan buruh selain penerokaan bidang-bidang baharu. Angka kematian akibat gempa bumi kuat berukuran 6.1 pada skala Richter di Indonesia Jumaat lalu meningkat kepada 8 orang dengan 6 mangsa dilaporkan masih hilang. Menurut Lembaga Pengurusan Bencana Nasional BNPB, pasukan penyelamat berjaya menemukan 5 mayat di daerah Pasaman. Jurucakap agensi BNPB Abdul Muhari berkata 86 orang cedera manakala 10 bangunan dan 435 rumah rosak. Lebih 6,002 orang penduduk terpaksa dipindahkan ke 35 pusat penempatan sementara. Pasukan penyelamat masih mencari 6 lagi mangsa yang hilang dipercayai tertimbus di bawah lumpur. Kerajaan ketika ini mengumumkan tempoh kecemasan rasmi selama 14 hari di timur laut Pasaman Barat, wilayah Sumatera Barat. Gegaran gempa yang melanda Pulau Sumatera itu turut dirasai sekitar Pekanbaru, wilayah Riau dan negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Sekurang-kurangnya 13 pelancong tempatan terkorban dalam kejadian bot karam di kawasan perairan Hoi An, Vietnam. 4 lagi dilaporkan masih hilang. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang masih dijalankan. Ketika kejadian, bot berkenaan membawa 39 penumpang termasuk 2 kanak-kanak dan 3 kru dalam perjalanan dari Pulau Chu Lau Cham. Perang Rusia-Ukraine, operasi ketenteraan Moskow di Ukraine diteruskan. Menurut jurucakap Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov, ini selepas pihak berkuasa Ukraine menolak rundingan yang diusul Moskow. Pasukan pemisah di Donbas dengan sokongan tentera Rusia berjaya mara 46 km lebih dalam dan menawan beberapa kawasan penempatan. Konashenkov dalam pada itu mengecam tindakan pihak berkuasa Kiev menempatkan senjata berat seperti pelancar roket dan meriam dalam kawasan kediaman. Jumlah kematian orang awam sejak tentera Rusia menyerang Ukraine kini meningkat kepada 198 orang. 3 daripadanya merupakan kanak-kanak. Jurucakap pihak berkuasa Ukraine memaklumkan operasi ketenteraan Kremlin masih aktif terutama di Kiev. Beberapa siri letupan menggegarkan bandar itu memaksa orang ramai mencari perlindungan di bawah tanah. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dalam pada itu berikrar akan terus mempertahankan negaranya. Dalam pada itu, konvoi yang membawa 11 rakyat Malaysia termasuk seorang warga Singapura dari Kiev selamat tiba di Poland. Ketibaan mereka disambut 2 pegawai Kedutaan Besar Malaysia di negara itu. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, mereka kini dalam perjalanan ke Warsaw dan dijangka pulang ke Kuala Lumpur dalam masa yang terdekat. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan kira-kira 12 daripada 23 rakyat Malaysia yang mendaftar dengan Kedutaan Besar di Kiev selamat tiba di tanah air. Selebihnya terpaksa dibawa keluar menggunakan jalan darat. Sukan bola sepak saingan Liga Perdana Inggeris, jaringan Phil Foden 8 minit sebelum perlawanan tamat membantu Manchester City menang tipis 1-0 berdepan Everton sekaligus membuka kelebihan 6 mata di puncak Liga dengan 66 mata. Liverpool pula di tempat kedua dengan 60 mata namun defisit 1 perlawanan berbanding City. Sementara itu, cabaran Manchester United menamatkan saingan di kelompok 4 teratas semakin sukar apabila sekadar seri tanpa jaringan dengan Watford. Keputusan itu membuka peluang kepada Arsenal untuk merampas kedudukan keempat. Aksi lain, Tottenham tundukkan Leeds 4-0. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.